اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita sambung syarat puasa sekali lagi. Hari ni hari yang ke-5 Ramadan dah. 6-5 dah ni. Jadi termasuk sekali lagi berkaitan dengan hukum puasa. Jadi kitab Hidayatus Sibyan hak Jawi muka surat 33, hak Rumi muka surat 169. Hak Rumi bari yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga, aqil, yakni berakal. Keempat, kuasa atas puasa. Ini sambungan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 4 syarat. Yang pertama Islam, yang kedua baligh sampai umur, yang ketiga aqil, yakni berakal. Orang yang hilang akal, gila, gugur kewajipan puasa. Termasuk orang hilang akal adalah orang nyanyuk. Orang nyanyuk, orang yang hilang akal, maka gugur kewajipan puasa. Kemudian di sini terkadang orang nyanyuk ni dia tua, maka terkadang timbullah pula kekeliruan. Orang tua yang nyanyuk tadi ni dia wajib tak bayar fidyah puasa. Dia wajib bayar fidyah puasa jikalau syarat wajib yang keempat ada. Kuasa atas puasa tidak cukup, syarat wajib yang keempat barulah digantikan dengan fidyah. Maknanya orang tadi Islam, baligh, berakal, tetapi tidak kuasa atas puasa kerana tua ataupun kerana sakit berat, hak ning barulah ganti dengan fidyah. Adapun kalau nyanyuk, dia sudah tidak cukup syarat wajib yang ketiga. Apabila syarat wajib yang ketiga berakal tidak cukup syarat ni, tak ada syarat ni, dengan makna akal sudah hilang akal, maka gugur kewajipan puasa, tak ada kena-mengena pun dengan fidyah. Fidyah orangnya masih lagi berakal tetapi tidak kuasa atas puasa, contohnya kerana tua, tapi bukannya nyok, dia tua, tidak kuasa puasa, barulah ganti dengan fidyah. Adapun nyanyuk itu tidak berakal, gugur kewajipan puasa kerana tidak berakal. Jadi hukumnya macam orang gila lah. Adakah orang gila wajib kena bayar fidyah? Tidak ada. Tapi kita tak panggil lah nyanyuk tu gila, tapi pesengnya samalah, dipanggil tidak berakal. Tapi kita tak kata gila dah orang tua tu, kita tak kata lagi tu. Kita kata nyanyuk. Mana pun nyanyuk, hilang akal, sama macam orang gila hilang akal, gugur kewajipan puasa. Kemudian berkaitan dengan hilang akal ni, hak gugur kewajipan puasa, hilang akal yang mustamir, yang berpanjangan tu. Adapun dia panggil apa? Kalau kita dulu panggil gila babi, orang sekarang dia panggil sawan, kan gitu? Gila babi, kita kenal gila babi. Dia kalau dah hilang akal tu, dia jadi jatuh tu, kadang-kadang muka dia sampai ke luka benar. Bukan sekarang dia panggil sawan. Sawan. Kita kalau sebut sawan, sawan demam. Budak kacik gigi tu apabila demam,
tubuh dia panas sangat, hok kacik gigi tu kita panggil budak sawang. Sawang. Bukan sawang pelita. Tu sawang kau tau. Ha? Hok pelita tu hitam tu sawang kau. Ni sawang demam. Ni lidak ni dia. Kalau kita panggil gila babi, nama dah comel tak pun. Dia hok macam gila babi ni, dia sekejap saja hilang akal. Dia sekejap hilang akal, lepas tu dia siuman kembali. Hok seumpama ni puasanya batal sebab hilang akal, gila, tapi puasanya wajib diqada kembali. Hok gila yang gugur kewajipan ni, gila hok straight tu, gila yang berpanjangan, atau barulah gugur kewajipan puasa. Adapun kalau digila sekejap, memang puasa batal. Sebab di antara perkara yang membatalkan puasa adalah gila. Walaupun dikata satu lahzah, walau satu lahzah ni sekejap je gila, lepas tu disiuman balik, maka batal puasa. Adapun kalau dia pengsang, koma lah kita kata, pengsang sekejap, koma. Kalau koma, dia koma sebelum daripada subuh, rebah bilik air, lepas tu teratuk kepala, dia koma, dia sedar-sedar lepas maghrib, puasanya batal, puasa tu wajib diqadakan kembali. Adapun kalau kata 5.31 subuh, orang bang 5.31 tu dia pun masuk bilik air, rebah, dia pun koma, sedar lepas maghrib, puasa tu sah. Sebab di awal hari 5.31 tu masuk waktu subuh, sudah bermula puasa. Mana walaupun masuk waktu subuh tu 2-3 second sekalipun, baru dia koma, kemudian sedar lepas maghrib, puasanya sah. Ataupun dia koma sebelum subuh, orang tak bang dia subuh, dia rebah bila air dia koma, maghrib 7.16, dia sedar daripada koma 7.15. Mana sedar koma tu masih lagi siang hari, 7.15 belum maghrib, maghrib 7.16 tau. 7.15 dia sedar daripada koma, puasa tu sah. Tapi kalau koma sepenuh sebelum sahur, sedar lepas maghrib, puasanya batal, wajib diqadakan kembali. Adapun solat berbeza. Kalau dia koma sebelum subuh, dia sedar lepas maghrib, solat subuh gugur kewajipan, solat zuhur gugur kewajipan, solat asar gugur kewajipan, tak ada kena qada. Tu solatnya lain. Sebab di antara perkara yang menggugurkan kewajipan solat adalah koma. Gila, koma, mabuk menggugurkan kewajipan solat. Dia makan sahur, dia makan obat, lepas tu dia makan dengan apa-apa perkara yang berlawan dengan obat, lepas tu jadi mabuk dia, buih mulut, tak sedar dianya. Daripada waktu sahur, dia sedar tak sedar, syuruk dah pukul 7 syuruk dah, pukul 7 baru dia sedar daripada mabuk. Maka sepenuh waktu subuh dia dalam keadaan mabuk, tidak berakal, gugur kewajipan solat subuh, tak ada qada. Tapi kalau puasa dah disedar daripada mabuk pukul 7, puasanya sah lah. Dia ada beza sikit lah berkaitan dengan gila, lawan kepada berakal, koma dan juga mabuk. Dia koma dalam bab solat, gugur kewajipan. Koma dalam bab puasa, koma dia sama dengan sakit. Sama dengan sakit, syarat wajib yang keempat tu, kuasa atas puasa tu, dia sama dengan sakit. Kalau koma tadi doktor kata tidak ada harapan sedar, maka gugur kewajipan puasa, wajib beras cupak sehari. Kalau doktor kata dia terhantuk seumpama tu, kebiasaannya ada harapan sedar kembali, mungkin sebulan ke, mungkin 2 bulan ke, dia akan sedar kembali, maka kewajipan puasanya tidak gugur, dia wajib kena qada apabila dia sedar daripada koma. Dia gitu. Dia bab koma, dia disamakan hukum seperti sakit. Bila sakit, dia kena pergi pada pembicaraan syarat wajib yang keempat. Syarat wajib yang keempatnya kuasa atas puasa. Itu syarat wajib yang keempat.
Kalau kita balik kepada syarat solat, syarat wajib solat, yang pertama, yang kedua, ketiga sama. Islam, baligh, berakal, syarat wajib puasa dan syarat wajib solat. Tapi syarat wajib puasa yang keempat, kuasa atas puasa. Syarat wajib solat yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Itu je beza dia. Apabila datang haid, apabila datang nifas, gugur kewajipan solat. Adapun puasa, puasa tak gugur kewajipan. Sebab itulah orang haid orang nifas, puasanya wajib diqadakkan kembali. Jadi puasa syarat wajibnya kuasa atas puasa. Adapun solat, tidak ada syarat wajib solat, kuasa atas solat tidak ada. Sebab solat pastilah kuasa. Solat pasti kuasa. Dia puasa ni 1 hari, daripada subuh sampai ke maghrib. Ada orang yang tidak kuasa berpuasa. Kita kata tak erak nak puasa, tak mampu nak puasa. Adapun solat pasti kuasa, pasti gerak, pasti mampu. Tak kuasa berdiri, kuasa duduk. Duduk tak kuasa, mengiring kuasa. Mengiring tak kuasa, melentak, kuasa melentak. Tak kuasa apa solat? Solat melentang. Untuk rokok sujud, angkat kepala daripada bantal, isyarat pada rokok dan sujud. Kuasa dia tu. Tak kuasa nak angkat kepala, tangan pun tak boleh nak angkat. Pejam celek mata. Masa baca Fatihah dan surah, mata buka. Rokok, Allahu Akbar, pejam. Sami Allah liman hamidah, buka mata balik. Sujud, Allahu Akbar, pejam. Allahu Akbar, buka mata balik untuk duduk antara dua sujud. Kuasa lah tu ke tak kuasa? Tiba-tiba mata pun tak boleh nak buka dah, kelopak mata pun tak nak buka dah, pejam dah matanya, tapi akal masih lagi sedar memperlakukan solat dengan hati. Kuasa pula solat dengan hati. Sebab itulah solat pasti kuasa. Kalau orang tanya solat ke tidak, saya tak solat sebab tak kuasa, tak gerak. Jawapan tu tak betul. Kenapa tak kuasa tak geraknya? Berdiri, duduk, mengiring, melentang, apa dia tak kuasa? Jawapan tu tak betul. Kalau tak solat, kalau orang tanya kenapa tak solat, saya gila dah. Betul lah. Sebab syarat wajibnya berakal. Bila gila, gugur kewajipan. Tapi kalau kata tak kuasa, tak gerak, orang solat pasti kuasa, pasti gerak. Kalau puasa, macam mana puasa? Allah, saya tak mampu dah nak puasa, sakit saya ni berat. Tu ada. Kalau puasa. Kalau solat tidak ada. Solat pasti kuasa, selagi berakal. Tu je solat, selagi berakal. Kuasa, kalau puasa berkira syarat wajibnya kuasa atas puasa. Yang tak kuasa puasa, dua golongan. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Yang pertama, orang tua. Orang tua ni umurnya tidak dinyatakan. Sebab kadang-kadang ada orang 70 lebih baru umurnya, memang tak larat lah tak nak puasa. Ada orang umur 80 lebih, puasa sunat lagi dia mampu. Bukan puasa Ramadan, puasa Isnin Khamis lagi dia mampu. Umur 80 lebih dah, turut tanah pun dak dah, atas rumah pun keser-keser. Saya pernah jumpa, atas rumah pun keser-keser. Nak pergi bilik air tu slow-slow, boleh buat sendiri, tapi maknanya slow-slow pergi bilik air. Mana tu tanah tak boleh dah, malaikat kena bubuh atas kursi sorong tu. Tapi dia punya puasa Isnin Khamis, bukan puasa Ramadan saja. Tapi ada orang 70 lebih baru umurnya, tapi tak boleh puasa dah. Ini mungkin bergantung kepada kesihatan lah. Adapun kalau dia tua dan dia berkemampuan puasa, tetapi dalam puasa tu ada jugalah beberapa hari
yang dianya terpaksa kena berbuka sebab tak nak pergi dah. Tu bukan kata orang tua. Kita semua pun kadang-kadang ada juga harinya yang kita tak boleh nak puasa dah. Maknanya sampai pukul 4, pukul 5 tu memang tak boleh nak pergi dah. Kalau teruskan puasa mudarat kita, kita pun ada seumpama tu. Maka bila mudarat puasa kita, memang syarak membenarkan kita berbuka, tetapi kita masih lagi dihukumkan kuasa atas puasa, maka puasa tersebut wajib diqadakkan kembali. Sebab dia masih lagi dikira kuasa atas puasa. Cuma dalam sebulan tu mungkin ada beberapa hari yang dia berbuka belum tak sempat nak puasanya, dia berbuka petang ke tak kira lah. Tu masih lagi dihukumkan kuasa atas puasa. Jadi yang pertamanya orang tua. Yang keduanya orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi orang sakit ni ada dua. Satu, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kalau kita kata agak sakit berat lah, agak kritikal sikit. Yang kedua, sakit biasa-biasa, demam. Itu masih lagi kuasa atau puasa. Sebab demam dia masih lagi ada harapan sembuh. Ataupun dia aksiden, tangan patah, kaki patah, terlantar di hospital, memang dia tidak ada tenaga. Memang dia tak ada tenaga. Tangan patah, kaki patah. Mana kalau tangan tak patah pun kaki patah kedua-dua, kadang-kadang makan pun bersuap. Memang dia tak ada tenaga. Memang dia sakit dan memang dia tak ada tenaga. Memang dia tak mampu nak puasa. Tenaga tak ada dan dia pula kena makan ubat apa semua. Tapi kalau sakit umpama aksiden tadi ni, ada tak harapan sembuh? Memang ada harapan sembuh. Dia hanya sakit dia patah. Tu je. Oleh kerana patah tu dia tak ada tenaga. Tapi sakit patah ni orang panggil sakit yang ada harapan sembuh. Maka dianya masih lagi berkewajipan puasa. Tapi pada masa dia terlantar duduk hospital tu, yang tak ada tenaga nak puasa tu, syarat membenarkan dia tak puasa. Tapi dia wajib kena qada kemudian. Tak sudah tanya bab fidyah lah. Hak fidyah ni memang tak kuasa nak puasa, yang tidak ada harapan sembuh. Yang kena fidyah ni orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ni barulah gugur kewajipan puasa. Yang wajib atasnya adalah beras cupak sehari, ganti dengan fidyah. Ni kena ngaji molek ni. Ayah kitanya memanglah tak tua mana lagi. Kita pun sehat, tapi kadang-kadang kita jaga orang tua kita. Ni kena kira belaka lah tu. Orang tua kita tu macam mana? Memang dia tak mampu nak puasa dah, gugur kewajipan puasa. Kemudian tak tua mana, umur 50 barunya, tapi sakit berat dia nya. Kalau kata kanser kok, kanser hak tahap hak tinggi yo. Kalau kata kecil manis ke, buah pinggang ke, hak jenis hak berat-berat. Ni semua di antara sakit yang tidak ada harapan sembuh. Memang dia tak mampu nak puasa. Jadi sakit ini tak ada harapan sembuh, maka gugur kewajipan puasa dia. Gugur kewajipan puasa. Gugur kewajipan puasa. Yang wajibnya beras cupak sehari. Beras cupak sehari. Secupak ni kita disebut secupak lah. Secupak Baghdadi. Kita cupak Baghdadi macam mana, cupak Malaysia pun tak ada. Dia 4 cupak 1 gantang. 1 gantang zakat fitrah. Zakat fitrah 1 gantang. Fidyah puasa 1 cupak. Dia kalau cupak Malaysia dia besar. 3 cupak Malaysia sama dengan 1 gantang Baghdadi zakat fitrah. Dia cupak Malaysia tu besar. Maknanya kalau cupak Malaysia 3/4, cupak Baghdadi penuh dah. Dia gitu. Tapi ini cerita bab cupak lah, yang kita kira gram.
675 gram. Satu cupok Baghdadi 675 gram. Satu gantang 2.6 kilo. Satu gantang 2.6 kilo. Satu gantang zakat fitrah 2.6 kilo. Kita zakat fitrah memang kita bayar dengan duit. Sekarang ni berapa? RM6, RM7 gitulah. RM7. Kita kira dengan duit. Itu mazhab Hanafi. Adapun zakat, adapun fidyah puasa, kita pakai kira dengan cupok gantang. Kita kira dengan beras. Tidak kira dengan duit. Sebab duit mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, kalau zakat fitrah sukatang sama dengan kita. Mazhab Hanafi, fidyah puasa dia tak sama dengan kita. Sebab tu kalau kita fidyah puasa orang tua, fidyah puasa orang sakit tak ada harapan sembuh, kita nak tukar dengan duit mazhab Hanafi, kita kena kira molek. Mazhab Hanafi, orang tua, orang sakit ni satu hari banyak mana sebenarnya nak kena bayar beras tu. Sebab dia tak sama dengan yang cupok kita. Sebab itulah kalau fidyah puasa kita kekalkan dengan beras. Zakat fitrah tak apalah, bayar dengan duit. Jadi fidyah puasa dengan beras. Satu cupok 675 gram. Untuk orang tua, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kemudian fidyah puasa hanya kepada fakir miskin sahaja. Fakir miskin sahaja. Dia tidak macam zakat. Zakat ada 8 asnaf, termasuk orang belajar ilmu agama fi sabilillah. Asnaf fi sabilillah. Tapi fidyah puasa hanya fakir miskin sahaja. Ni kena jaga molek. Ada satu surah tu, jadi di tempat orang ngajar lah, orang pun atau fidyah puasa ke surah. Jadi harap ke ustaz lah tolong. Ustaz pula hak tak reti. Dia suruh anak murid dia hak mari belajar tu, tu fidyah puasa tu ambil lah masing-masing supik seorang. Anak murid dia tu semuanya senang belaka, bukan fakir miskin. Dia ingat ke macam zakat bakal orang belajar agama boleh ambil bahagian. Ini bukan zakat, ini fidyah puasa. Hanya fakir miskin sahaja yang layak. Tepat surah ni lama mana dah dia main pesen ni. Nanya dia kena beli balik beras, dia kena ganti balik hak dia ambil hak fakir miskin tu. Jadi orang ni ingat ke atas surah, ustaznya pandai lah. Siapa ke tak tahu mana, dia ingat ke fidyah puasa ni macam zakat fitrah. Zakat ada 8 asnah tu. Fidyah puasa hanya fakir miskin. Lepas tu mana fakir miskinnya? Kita tanya ketua kampung. Dalam kampung kita ni, penerima zakat di bawah asnaf fakir miskin ada ke tak? Kita tanya ketua kampung. Dalam kampung ni, terima zakat di bawah asnaf fakir miskin ada ke tak? Dia kata ada. Orang yang terima zakat di bawah asnaf fakir miskin, orang tu terima, boleh terima lah fidyah puasa. Ataupun kita boleh tengok lah orang susah, pendapatannya kecil, anaknya ramai, tu iyalah tu. Cuma kalau hak fakir miskin yang diperiksa oleh pejabat agama ni lebih jelas sikit. Dia mari cek di rumah, dia tanya pendapatan, rumah tu sewa ke rumah sendiri, lepas tu anak berapa orang, sekolah berapa orang. Tu dia pergi cek sikit lah. Kalau fakir miskin, kalau bandar lain, kalau pendalaman sikit lain, tu lebih nyata. Tapi kalau tu tengok orang anak ramai, lepas tu kerja pula kerja kampung je, pendapatan pun ala kadar je. Tapi kena tengok juga, kadang-kadang lembu, ramai lembu dia. Tak pakai miskin apa, kalau jual lembu apa ribu. Kena tengok juga orang kampung pun kalau jenis hok pandai cari makan, senang daripada kita lagi.
Tapi kita boleh tengoklah kadang-kadang orang tu dia tak mampu mana nak kerja lebih-lebih. Dia orang miskin ni keperluan RM10, dia hanya dapat RM8. Mana tak dapat sepenuhnya keperluan. Orang fakir ni keperluannya RM10, RM5 pun tak dapat, RM4 je boleh. Mana orang fakir ni pendapatan dia kurang daripada separuh keperluan dia. Mana kalau kita kata fakir ni mana basak terik, basak terik orang tu kita ada Terengganu, basak terik, papa kedana, orang panggil papa kedana. Tu fakir. Kalau miskin ni dia keperluan RM10, dia dapat RM7-8 tu, miskin tu. Taklah susah sangat orang panggil. Tu fakir miskin yang layak terima ni fidyah puasa. Kemudian fidyah puasa ni kita tidak boleh bayar untuk esok. Ini kena faham molek kita kalau macam hari ni hari yang kelima. Kalau orang tua tak boleh puasa, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, dia hanya boleh bayar setakat 5 cupok sahaja. Kalau nak bayar hari ni contohnya, setakat 5 cupok sahaja. Dia nak bayar untuk esok lusa, tak masuk time dia lagi, tak masuk waktu dia lagi. Tak? Sebab ada orang dia tanya dalam soalan dia dalam TV tak silap. Jadi pada 1 Ramadan, orang tua dia ni memang tahun lepas pun tak puasa dah. Orang tua dia memang tak puasa. Dia kata tahun lepas pun tak puasa dah. Jadi boleh ke tak 1 Ramadan saya nak bayar fidyah untuk sebulan? Baru 1 Ramadan, tapi untuk sebulan. Ustaz tu jawab, comel dia kata. Sebab apa? Bayar cepat lagi bagus. Comel warna waktu belum masuk. Kalau dibayar berat di 1 Ramadan, fidyah puasa hanya sah untuk 1 hari saja. Yang baki jadi sedekah biasa. Tidak boleh bayar untuk esok lusa. Tidak boleh bayar untuk hari mendatang. Tidak boleh. Dia hanya boleh bayar hari ini dan juga hari sebelum. Hari esok tak boleh. Ni kita fikir mensabuh juga. Dan memang sahih dah. Orang tua kita memang tak boleh puasa dah. Memang kena bayar fidyah. Betul. Tapi kita tak boleh bayar untuk esok lusa. Sebab waktunya belum masuk. Kalau kita bayar pun tak akan jadi fidyah puasa, akan jadi sedekah biasa. Ustaz tu jawab, molek dia kata. 1 Ramadan beres lalu untuk sebulan. Segera, lagi bagus dia kata. Senang dia jawab. Dia yalah. Dulu saya biasa kot dengar dalam radio, dalam TV radio ni. Tapi lama tak dengar ya. Sebab dia jawab tu jawab aje. Ni bab lain. Dia balik kerja lewat. Sampai di masjid, orang main tarawih dah. Dia belum main isyak lagi. Dia tanya dalam TV, boleh tak saya semai tarawih dulu, lepas siap semai tarawih ikut imam, malam nanti saya main isyak? Boleh dia jawab. Selagi tidak sembahyang fardu isyak, waktu tarawih belum masuk. Waktu tarawih sama dengan waktu witir. Masuk waktu tarawih, masuk waktu witir, dengan makna kita boleh solat tarawih, kita boleh solat witir bukan dengan masuk waktu isyak. Bukan dengan masuk waktu isyak. Selagi tidak solat isyak, walaupun pukul 12 malam sekalipun, tak solat fardu isyak lagi, tarawih tak boleh ada semayang pun lagi. Dia masuk waktu tarawih dan witir bukan dengan waktu isyak, tetapi dengan solat isyak. Janji solat isyak masuk waktu sembahyang sunat tarawih dan sunat witir. Janji solat isyak, walaupun pada masa solat isyak waktu isyak belum masuk sekalipun. Waktu tarawih, waktu witir tak berkait dengan waktu isyak, dia berkait dengan solat isyak saja, maka boleh dah solat tarawih, boleh dah solat witir, walaupun pada masa solat isyak waktu isyak belum masuk sekalipun. Bila ni? Jamak takdim dalam musafir. Kita musafir jamak takdim. Pukul 7 lebih kita semayang maghrib dan semayang isyak.
Sudah sembahyang isyak je pukul 8. Boleh main tarawih dah. Boleh main witir dah. Pukul 8 baru. Waktu isyak belum masuk. Masuk waktu solat tarawih bukan dengan waktu isyak, tetapi dengan solat isyak. Dah solat isyak dah tadi kan? Jamak takdim dengan maghrib. Walaupun baru pukul 8, boleh dah main tarawih. Tetapi selagi tak solat isyak, walaupun waktu isyak masuk lama dah, pukul 10 malam, 12 malam pun, tidak boleh lagi sembahyang tarawih dan witir. Tapi dia tanya, boleh tak saya sembahyang tarawih dulu? Isyak tak main lagi ni sebab balik lewat kerja, sampai di masjid, orang siap dah sembahyang fardu isyak, orang sedang main tarawih. Boleh tak? Dia kata boleh. Boleh kot mana? Itulah kita babak ukuakan ni, buat kita ngaji molek. Mana kita, dia benda-benda asah je. Benda-benda asah je. Tapi kalau kita je ni pakai turuk gitu sudah molek. Tak apa salahnya. Kita main tarawih dulu, ikut imam-imam tarawih kan. Takkan nak main isyak, main isyak lah. Dan imam tarawih, biarlah imam tarawih, kita ikut belakang dia. Dia beri salam, tertambah rakaat, apa masalahnya? Dia solat berjemaah ni, solat lain-lain tak ada masalah. Janji solat tu sama. Dia syarat untuk sah berjemaah, aturan solatnya sama. Aturan solatnya sama. Itu syarat sah berjemaah. Maknanya aturan ni sama. Sama ada niat tak sama, fardu ke sunat ke, bilangan lebih ke bilangan kurang, tidak ada masalah. Janji aturan solat tu sama. Mana? Semayang tarawih mak isyak, aturan ni sama je. Dan mana aturan tak samanya? Semayang jenazah sama. Tu tak boleh imam jenazah, kita nak imam nak semayang zuhur belakang dia, tak boleh lah. Sebab aturan tak sama. Ataupun tu imam sembahyang sunat gerhana, hak 2 qiyam pada 1 rakaat, kita nak ikut belakang dia, kita nak sembahyang fardu, tak boleh lah. Sebab aturan dia tak sama. Tak samalah, sebab dia 1 qiyam 1 rakaat 2 qiyam. Tapi kalau aturan tu sama, bolehlah berjemaah. Dan aturan solat tarawih dengan solat isyak sama je kan? Yang tak samanya, kita solat isyak fardu, di solat tarawih sunat, dia rakaat 2 je, kita pas. Tak ada masalah tu. Kita ikut belakang tu imam solat tarawih tu, kita sembahyang isyak, kita tambah rakaat, lepas tu baru kita sembahyang tarawih dengan imam. Jadi kita balik pada persoalan hak masalah video puasa ni tidak boleh bayar untuk akan datang, untuk esok lusa tak boleh. Sebab tu biasanya orang dia seminggu 2 minggu dia bayar sekali. Dia gini, kalau ikut takwim lah, ikut palak, Ramadan kita tahun ni 29 hari. Tengok lagi takwim, berapa hari puasa? 29. Raya hari Jumaat, raya pun tengoklah, biarlah lambat raya pun, raya hari Jumaat. Maknanya puasa kita 29 hari. Mana kalau kira 29 cupok. Kalau 29 cupok, 29 kali 675 gram, dalam lebih kurang 19 kilo setengah. Maknanya kalaulah memanglah Ramadan 29 hari, videonya 29 cupok, 20 kilo beras tu sudah boleh lah. Tetapi kalau jatuh puasa Ramadan 30 hari, jadi 30 cupok, dia jadi 20 kilo lebih, 20 kilo suku. Maknanya kalaulah 30 hari 20 kilo tak cukup lah. Tapi kalau 29 hari sungguh, macam dalam takwim tu, memang cukup lah 20 kilo. Lepas tu kita kira lah sampai ke 15 hari ke, kita bayar 10 kilo. Begitulah. Cukup sebulan, kita bayar pula 10 kilo. Dia bayar video puasa ni wajib, tetapi tidak wajib segera. Kalau kita nak segera pun boleh. Hari ni kita packing molek 675 gram, kita pergi kepada rumah fakir miskin. Esok 675 gram pula, kita kata rumah fakir miskin, 675 gram banyak ke tak? Sekali masuk boleh? 675 gram, tak apa sekilo, cukup. Banyak ke tak? Tak ada orang buat gitu. Biasanya orang kan
Tunggu boleh seminggu ke 2 minggu ke, dia bayar lah, dia kira lah. Kalau seminggu 7 hari, 7 kali 675 gram, itu lah. Kalau kata 10 hari, 10 hari jadi 6 kilo, 6.7 kilo, 6.75. Kalau 10 hari 7 kilo, jangan kira mana 7 kilo. Ini kes sedang molek ni, berilah boleh 10 kilo, 20 kilo pun lebih lagi bagus, jadi sedekah jariah. Ni kira ni kes sepuk-sepuk je ni, bukan semestinya bayar gitu. Orang duk kira ni kalau kita katalah 30 cupok 20 kilo suku, belilah 25 kilo, 30 kilo lagi bagus. Hak lebih tu jadi sedekah jariah. Cuma nak kira sedang molek dia berapa, gitu je lah. Jadi hak berkait dengan orang yang wajib ganti dengan berah ni, orang sakit, orang tua sakit harapan sembuh ni, kalau kata dia meninggal 10 Ramadan, 10 cupok lah keluarga kena bayar. 20 Ramadan 20 cupok lah, gitu je lah. 10 Ramadan meninggal 10 cupok, baik kita bayar. Ini video bagi orang tua, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Adapun berkaitan dengan orang yang wajib puasa, dia hanya dibenarkan berbuka, kemudian dia kena qada. Contohnya orang sakit, orang accident tadi tu, sakit yang ada harapan sembuh. Memang dia terlantar, dia accident tapi ada harapan sembuh, biasalah. Mana hak jenis patah-patah gitu, mana kalau kata sebulan Ramadan dia tak puasa, qada je lah. Tapi siapa masa sakit biasa je accident, lepas tu siapa masa dia, siapa ajar dia, mati dianya, tu cerita lain pula. Ni bab orang yang berkewajipan puasa cuma dibenarkan berbuka, kemudian dia wajib qada, dia mati sebelum sempat qada, tu cerita lain pula. Adapun kalau orang tua yang memang tidak ada kewajipan puasa, orang sakit yang memang tidak ada kewajipan puasa, dia meninggal 10 Ramadan 10 cupok lah, sebab dia memang tidak ada dah kewajipan puasa dan dia tidak ada dah kewajipan qada. Berbeza dengan orang yang ini wajib qada puasa, orang sakit yang ada harapan sembuh, macam orang accident tadi, orang haid, orang nifas. Ini semua kewajipan puasa masih lagi wajib, dia wajib kena qada. Kemudian tiba-tiba dia mati belum sempat qada, hak tu macam mana? Ni kena kira pula, pada masa dia mati ada peluang tak untuk qada. Dia mati bulan Ramadan. Orang yang sakit accident ni, yang mana memang ada harapan sembuh tapi sampai masa mati juga, dia wajib kena qada, tapi dia mati bulan Ramadan, dia ada peluang tak untuk qada? Memang tak ada peluang. Maka tidak ada apa-apa kepada waris, tak ada kena kewajipan apa-apa pun, sebab dia wajib qada. Kemudian dia mati belum sempat qada, dalam keadaan dia tidak ada ruang untuk qada. Yang waris nak kena kira ni habis Ramadan lama dah, dia segar lama dah, qadanya belum, tiba-tiba mati, tu ada ceritaan. Sebab dia ada ruang, ada peluang untuk qada, tapi dia lengah-lengahkan. Kita contoh ginilah, orang haid, orang nifas. Orang haid, orang nifas, kalau kita kata hutang puasa 7 hari kerana dia haid, ataupun dia beranak bulan Ramadan, hutang puasa sampai dekat sampai 29 hari, dia sepenuh bulan Ramadan dia nifas, maka dia wajib qada. Tiba-tiba 1 Syawal dia meninggal. Orang haid tadi ada hutang 7 hari, orang nifas tadi ada hutang sebulan 29 hari, tapi dia meninggal 1 Syawal, dan 1 Syawal ada peluang dah untuk qada? Tak ada kena apa-apa. Mati bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, tu baru cerita. 2 Syawal dia boleh qada dah kan, tapi dia lengah-lengahkan.
Kemudian dia mati dalam keadaan dia ada hutang haid 7 hari ataupun hutang nifas 9 hari. Baru ada cerita macam mana kewajipan atas waris ni. Baru cerita situ. Orang yang wajib qada, tiba-tiba dia mati tidak sempat qada, tengok dia ada peluang dah untuk qada. Kalau macam kita kata demam gitu je, demam gitu, bukan sakit berat-berat, maka syarat membenarkan kita berbuka. Sebab kalau kita teruskan berpuasa, mudarat kita, maka kita wajib qada. Tapi demam tu lama-lama masuk bulan Syawal, dia kau berat dah. Masuk bulan Syawal dah ni, 2 Syawal 3 Syawal, tapi hak di demam biasa-biasa bulan Ramadan ni, jadi kau berat, bawa ke mati. Tapi mati tu kita kata hujung bulan Syawal dah dia matinya. Tapi dalam bulan Syawal tu dia ada tak peluang untuk qada? Tak ada lah, sebab dia sakit tu kau berat, maka tak ada kenapa apa juga hak hutang puasa dia pada bulan Ramadan dia yang ditinggal hanya kerana demam. Sakit biasa-biasa yang ada harapan sembuh, yang dia wajib qada, dia sepatutnya qada lah mula daripada 2 Syawal. Tapi masuk Syawal tu jadi demam dia kau berat, bawa pada mati, ada peluang untuk qada? Tak ada kenapa apa pada waris. Dia dalam TV pun banyak persoalan, ada persoalan hutang puasa. Orang mati dalam keadaan dia ada hutang puasa. Hak ni dia kena banyak dia punya tafsilan dia. Kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Dia tak ada jawab mudah-mudah. Termasuklah orang hutang puasa hak tinggal masa muda-muda. Tu lagi berat tu. Hak tu masalah hutang puasa sendiri, masalah langkah tahun sendiri. Tu banyak kiraan waktu tu. Tu banyak kiraan. Jadi orang yang tinggal puasa pada masa muda-muda, kemudian dia pun dia apa panggil ijtihad, dia buat anggo dia pun catat 100 hari, kita kata 100 hari dia pun qada. Dia qada. Tiba-tiba dalam dia qada meninggal, ada lagi baki 50 hari. 50 hari inilah kuatan ini macam mana kepada waris. Dia hak 50 hari hutang ni dia balik kepada si mati. Si mati ni mati ada harta peninggalan ataupun tidak. Tengok si mati ni mati ada tinggal harta ke tak? Ada tinggal duit ke? Ada tinggal rumah ke? Ada tinggal tanah ke tak? Kalau si mati ni mati selas pinggang, hutang tepek orang kata, tak ada harta benda, nupang gitu je kita kata, duk orang tua gitu, tak ada harta benda, habis. Dia joli masa muda-muda, tak ada. Tiba-tiba hutangnya ada 50 hari. 50 hari belum sempat diqada, maka tidak menjadi kewajipan kepada waris, sama ada waris keluar beras 50 cupok ataupun waris puasa ganti. Cuma sunat saja pada waris, keluar duit poket waris tolong beli 50 cupok ataupun waris tolong puasa 50 hari. Sunat saja, tidak menjadi kewajipan. Tapi antara dua pilihan ni, sama ada beli cupok ataupun puasa ganti, afdalnya beli cupok, beli beras cupok tu daripada puasa ganti. Tapi niatan waris sunat saja. Tapi kalau si mati, dia mati banyak harta benda, wajib kepada waris ambil daripada harta peninggalan si mati. 50 hari tadi 50 cupok, ataupun wajib kepada waris tolong puasa ganti 50 hari, bagilah berapa orang sehari pun. Tapi antara waris ambil daripada harta peninggalan si mati, beli beras 50 cupok, ataupun waris tolong puasa ganti, memang afdal beli beras daripada harta peninggalan si mati. Beli beras tak apa RM2 cupok. Dan kalau zakat fitrah RM7. Kalau video bagi pak tak apa RM2. Mana? RM2 dengan lapor sehari. Mana? Lapor sehari pula puasa ganti hak orang, bukan hak kita. Bukan RM2, RM10 beri. Lapor sehari untuk orang lain. Tambahan pula beli beras ni bukan daripada harta anak, wajib anak ambil daripada harta peninggalan si mati. Ini termasuk dalam hutang agama.
Sebab apabila nenek orang tua meninggal, bukan semestinya terus jadi pusaka. Kena tolak hutang agama, tolak hutang dengan orang. Kena belaka tu. Hutang agama contoh fidyah puasa. Hutang agama contoh dia berkemampuan dan dia berkewajipan haji, tapi giliran dia tak sapa lagi, mati dia, maka waris wajib ambil daripada harta peninggalan untuk upah haji kepada arwah tu. Wajib daripada harta peninggalan. Tapi kalau arwah tidak ada kewajipan haji pada masa hidup, dia pun tidak berkemampuan, dia mati belum sempat mengerjakan haji, sunat sahaja kepada waris-waris, tolong pakai ipun duit, tolong upah haji, sunat je. Tapi kalau arwah tu pada masa hidup, dia memang sudah berkewajipan mengerjakan haji, tapi giliran dia tak sapa lagi, mati dia, waris wajib ambil daripada harta peninggalan untuk upah haji. Itu hutang agama dia panggil. Termasuk hutang agama fidyah puasa. Bayar hutang orang, ada baki boleh panggil pusaka. Ini kalau si mati itu mati ada tinggal harta peninggalan. Jadi ini kita cerita hutang lama, samalah juga. Dia hutang haid 7 hari, kita kata. Bulan Syawal lama dah tapi jenis nak tunggu Rejab Syaban. Matilah dianya. Hutang 7 hari. Memang dia ada peluang untuk qada, tapi dia tangguh-tangguhkan. Hak si mati hak ada hutang 7 hari ni, ada harta benda ke dak? Ada harta benda. Wajib waris ambil daripada harta peninggalan, beli beras 7 cupok. Tu je dah. Tapi kalau hak hutang puasa 7 hari ni, hutang puasa ni, hak dia tinggalkan haid ni, dia mati tak ada harta benda, selas pinggang je, maka waris sunat waktu keluar duit sendiri, tolong beli beras untuk 7 cupok 7 hari tu. Gitu je. Dia tidak membebankan orang lain. Dia tidak membebankan waris. Dia tidak membebankan orang lain. Sebab itu hutang si mati, maka kewajipan kepada waris hanya ambil daripada harta peninggalan si mati. Dia tidak menyusahkan waris. Sebab tu bila si mati yang banyak hutang agama ni, termasuk hutang fidyah puasa, dia mati selas pinggang, sunat saja pada waris, tolong pakai waktu keluar duit poket, tolong beli beras, sunat, tak membebankan orang panggil. Sukarela kita nak keluar duit kan, kita pakai belilah, tidak membebankan. Jadi kalau persoalan orang mati ada puasa yang belum sempat diqadakkan, dia nak jawab tu sama ada wajib ke tak wajib pada waris beli beras ataupun puasa ganti, dia kena banyak lagi, kena usul molek. Kalaulah kita kata orang yang tak puasa kerana haid ni hutang dia 7 hari, 2 Syawal dia sudah suci daripada haid, tapi dia belum qada. Tiba-tiba dia mati 3 Syawal. Dia mati 3 Syawal. Aksiden dia mati 3 Syawal. Jadi waris, kalau si mati ni ada harta, waris wajib ambil daripada harta si mati, beli beras untuk 2 hari, 2 cupok. Hutang 7 hari, hutang haid. Dia meninggal 3 Syawal. Maknanya kalau dia nak puasa, boleh tak pergi puasa 2 hari? Boleh dah. 2 Syawal boleh dah, 3 Syawal boleh dah. Tapi dia nak lengok-lengok, nanti Rejab Syaban lagi nak nanti. Maknanya 2 hari dia sudah ada peluang untuk qada, tapi dia lengahkan hutang memang 7 hari. Jadi waris kena bayar fidyah daripada harta peninggalan si mati ni untuk 2 hari saja. Hutangnya 7 hari. Tapi kalaulah mati 8 Syawal, hutangnya 7 hari, 7 hari lah, 7 cupok lah waris kena beli. Sebab dia memang berpeluang dah untuk qada hutang 7 hari dia, kerana dia tak puasa haid tadi ni, dia lengoh-lengohkan. Lepas tu balik pada tadi lah, si mati ada harta peninggalan ke tak? Tapi hak ni cek je hak ni. Hak paroknya, hak tinggal pada masa muda-muda, kira ratus-ratus hari, 1 hari dah. Ratus hari pun simple juga. Kalau tengok dalam buku dia, hak hutang puasa dia tinggal 50 hari lagi. Hak tak sempat nak qada, 50 cupok je. 100 hari lagi, 100 cupok je. Tapi hak masalah besarnya langkah tahun. Tahu tak langkah tahun? Biasa dengar tak?
Langkah tahun. Tinggal masa muda-muda, sehari. Qadaknya tidak. Setahun, 2 tahun, 10 tahun 10 cupok. 20 tahun 20 cupok untuk satu hari. 30 tahun 30 cupok. 40 tahun 40 cupok untuk satu hari. Qadaknya sehari je. Tapi fidyah lakah tahun 40 cupok untuk satu hari. Kalau 10 hari? Kalau 30 hari? Ni kira molek ni. Jangan wak dek, jangan. Jangan wak macam nak kata sapu letak bawah kapek. Wak dek, jangan. Roket atik ada tu. Kalau boleh berunding roket atik tak apa. Berunding roket atik. Allah, puasa zaman dulu, zaman jahiliah. Wak senyap-senyap padang-padang sudahlah. Kalau boleh berunding tak apa. Kalau tidak, kita akan naik setahun. Selagi tak qada, naik setahun. Kita qada beres, selesai dah, maka sesat dah. Tapi hak lakau tahun lama kita tak bayar lagi. Masuk tahun depan tak gerak dah. Yang pentingnya pokok hari yang kita tinggal tu kena bereskan dulu. Kalau pokok hari tu kita tak bereskan qadanya, kita bayar dah fidyah lakau tahun beres, lepas tu hak pokok hari lakau tahun pula kena pula. Tapi kalau pokok hari kita qada selesai beres dah, cuma fidyah ni banyak sangat, bayar angsuran. Ada duit beli beras bayar, ada duit beli beras bayar angsuran. Tapi untuk pokok hari tu kita kotak selesai dah. Mana hak tinggalnya lah kau tahu kita dah habis lagi bayar beras. Masuk tahun depan pun tak gerak dah. Gitu. Ni dia kena balik kepada ilmu fiqh lah macam mana nak kira. Cuma nak wayaknya jangan awak senyap-senyap. Sebab satu hari yang kita tinggal puasa dosa besar. Kalau kita mari nyesalnya, kita nak puasa sepanjang hayat, nak tapung balik satu hari yang kita tinggal puasa dengan sengaja ni, nescaya tak mampu kita nak tapung. Kalau kita puasa sepanjang hayat sekalipun, tapi hak tinggal sehari tu qadaknya sehari je. Tapi nak cerita Allah sayangnya lah, sehari tinggal dengan sengaja ni, bukan hak syarat benarkan. Hak syarat benarkan tak apalah, musafir contoh tu syarat benarkan. Hak ni hak kita ponteng ni, mari menyesal kita nak puasa sunat sepanjang hayat, tak nak tapung juga. Hak rugi sehari tu. Kemudian hak sehari kita tinggal ni, masuk bulan Syawal, kita wajib qada bersegera. 2 Syawal kena qada tu. Kita tak qada, malaikat akan catat dosa besar, tidak bertaubat, meninggalkan puasa. Malaikat akan catat setiap saat sampai kita qada. Untuk satu hari, ingat baik. Hari yang kedua dosa lain, hari yang ketiga dosa lain, hari keempat dosa lain. Kalau kita tidak bertaubat dengan mengqadakkan balik sebab rukun taubatnya qada, malaikat akan catat dosa besar setiap saat untuk satu hari puasa yang kita tinggalkan dengan sengaja. Tiba-tiba kita buat senyap, tak qada, kita buat ibadat konon-kononnya, nak sembahyang sunat tarawih ke, nak baca Quran ke, nak berzikir, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni main je orang panggil. Dah kewajipan taubat kita tak peduli. Konon-konon awak amal sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kena kim molek tu. Kalau kita ada kesalahan lama, tu kena buka kitab lah. Tengok macam mana nak kira, kiraan garamnya macam mana, kemudian hak fidyah lakau tahunnya macam mana. Kalau agak kita tidak berkemampuan, ada dak pandangan-pandangan hak berkaitan dengan fidyah lakau tahun hak lebih ringan, tu kira semula lah waktunya. Tapi nak ceritanya, kalau orang hutang puasa banyak, hak lakau tahun saja sebank biasa je. Saya duduk pondok dulu, satu bank. Bank tu bukan bank pendek, bank panjang. Setuang je. Setuang je. Tak pelik lah tu. Berapa ribu cupok tak tahulah. Ni biasa kadang-kadang orang lelaki. Orang lelaki kadang-kadang bila cerita bab fidyah lakau tahun, ustaz, saya pun nak kena kira juga tu lakau tahun. Apa? Padahal dia pun sekolah Arab juga, orang baik juga, ada hutang juga. Ada, dia kata kan sekolah Arab kan kita. Sekolah Arab pun dia kata ada juga nano-nano tengah tu, bukan nano sangat, mayabang tak tinggal sekolah Arab. Tapi dia kata ada juga, dia kata polis kata fidyah lakau tahun, saya kena kira juga. Kejut kitanya, sama-sama ngaji agama belaka, ada juga. Ni orang lelaki kadang-kadang tu kena kira tu. Tu kena kira. Kalau agak berat sangat fidyah lakau tahun, tanyalah pandangan-pandangan hak lebih ringan. Lepas tu kita kena wayakkan anak kita hak balik dah.
Takut dia ponteng puasa belakang kita. Royak molek. Dosa besar, dosa besar. Mu tak qada puasa. Takkanlah bulan Ramadan di ponteng, bulan lain nak qada puasa. Berdosa besar awak tu. Lepas tu lah kau tahu cupok sehari. Lah kau tahu cupok sehari. Tanda molek. Royak kan nak kita hak balik dah. Ya kadang-kadang dia berkawang tu. Macam-macam budak-budak ni. Masa kalau rendah, puasa cukup. Naik kalau menengah. Biasa dia kalau menengah, puasa cukup. Yelah puasa cukup lah. Letih masuk bilik air, keluar segar semula. Cukup lah puasanya. Masa kalau rendah. Tapi naik kalau menengah desain. Saya pernah buat tazkirah bab video puasa lah kau tahu ni. Di sekolah menengah, yang rekodnya memang rekod berat. Buat ceramah tu sepagi dalam sejam kot sebelum masuk kelas. Dia buat di tempat berhimpun. Lepas tu ustaz dia kata pelajar-pelajar ni lah mai duk cari dia. Ustaz Wan, ustaz kita ni memang kalau bab puasa ni kadang-kadang puasa kadang-kadang tak. Pai video lah. Lepas tu qada balik lah puasa waktu tinggal. Bunyi kata qada balik. Ngelim pala lah. Dah orang puasa belaka dia boleh makan. Takkan orang makan belaka dia nak puasa qada? Ngelim pala nak qada ke mana? Bulan lain tu lah pada bulan Ramadan nak qada ke mana? Hak Ramadan, hak orang puasa ni pun boleh dia makan, boleh dia ponteng. Kena qada, tak ada jalan lain. Kena qada segera. Lepas tu jangan buat perangai lagi. Tak tahulah ke mana. Mana dah ceramah pula di sekolah. Kalau sekolah agama tu lain sikit. Ni sekolah menengah biasa, sekolah menengah pula hak jenis kelas kapung sikit lah. Bukan kelas hak sekolah hak asrama penuh. Bukan ni. Kelas capu. Lepas tu kata kena peringat kepada anak-anak kita. Kita dak ikut dia. Tapi kita peringat molek. Tinggal puasa, wajib qada bersegera. Tak qada, masuk tahun depan untuk satu hari 7 cupok. Tahun depan pula 1 cupok. Tahun depan pula 1 cupok. Ini boleh jadi ribu-ribu cupok. Siapa kemati pun anak-anak kena selesai pula daripada harta peninggalan ayah tu. Tapi kalau anak-anak pula tengok dalam buku Allah, buku ayah ni, hutang puasa dia 300-400 hari, 200-300 cupok. Lepas tu hak lakar tahun pula 1000 cupok lagi ada dalam buku dia ni ditulis. Kita pun anak-anak ni, mana? Tak senyap dah dok. Orang dah tahu ni. Parok kita kalau nak kira dalam buku ayah ni beribu-ribu riyal ni. So kita bila lagi yang kita mana? Mana adik-beradik ni pepakat wak senyap. Akhirnya anak kita makan beras milik pakai miskin. Kita rapah hak orang kaya pun besar dah, kita rapah hak fakir miskin mana? Kenapa ni? Kerana ayah pada masa muda tinggal puasa. Akhirnya anak kemudian tahu dah ni ada hutang tapi sayang. Nak pusaka juga. Walau itu bukan pusaka, itu harta milik fakir miskin. Siapa yang perangai mulasan? Arwah. Akhirnya anak kemudian tahu dah sengaja tak mau bayar. Tapi kalau kita tak tahu sesat. Berasa ayah kita ni masa muda ni tak tahu gitu je. Tak suruh korek tak tahu, tak ada. Tetapi di ilmu Allah hak kita bagi saka tu memang sebagainya milik fakir miskin. Oleh kerana kita tak tahu, kita tidak berdosa. Tapi keberkatan harta pusaka kita terima tidak ada. Puncanya orang tua arwah hak perangai pada masa dia muda. Tengok tu. Hak perangai masa muda sekarang dia membabitkan anak cucu kita kemudian lepas dah berita mati. Dia kena royak kepada anak-anak kita hak kemudian. Hak kita pula mana? Jangan buat senyap. Kira molek banyak mana hutang. Lepas tu bulan Ramadan ni pula kita bayar video hak pahala wajib bulan Ramadan, boleh pula pahala berganda. Dan ni kita bab puasa ngelah dah mengenai dah. Minggu depan kita balik semula kepada kitab kita pembicaraan hak berkaitan dengan sifat 20. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.